Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani min nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmuka. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, inayah, taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan kita dalam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya nikmat kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu menambahkan pengetahuan dalam agama, terutamanya dalam perkara berkaitan dengan akidah, fiqh dan tasawuf insya-Allah. Jadi Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita pada siri yang ketiga pada hari ini dengan kita sama-sama bermudzakarah membaca sifat keenam daripada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib baginya, iaitu al-wahdaniyah ataupun wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah dulu? Wahdaniyah adalah esa, tidak berbilang ataupun tidak banyak. Esa, tidak berbilang ataupun tidak banyak. Allah esa. Jadi terjemahan esa yang tepat adalah sama ada tunggal, kita kata tunggal, kan? Ataupun kita kata tidak berbilang-bilang. Sebolehnya kita tak katakan Allah tu satu lah. Sebolehnya kalau kita tak katakan Allah tu satu. Sebab apa kita disarankan ataupun tak disarankan untuk kita sebut satu? Sebab satu ni bilangan. Sebelumnya ada kosong, selepasnya ada dua, ada tiga, ada empat dan sebagainya. Jadi bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala itu esa dengan maksud tunggal, jadi tak ada terbayang bilangan-bilangan yang begitu. Dan juga ulama terjemahkan juga sebagai tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang, tak ada nombor lah. Esa pada zat, esa pada sifat dan esa pada perbuatan. Cuba kita tengok, kita baca. Wajib bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah. Jadi wajib bagi. Tuan-puan ingat wajib bagi. Jadi wajib bagi ni apa? Wajib bagi ni dengan maksud wajib akal. Ingat lagi tak pengajian kita yang lepas-lepas? Wajib bagi tu dengan maksud wajib akal. Wajib bagi ni maksud dia wajib akli. Wajib akal. Apa maksud wajib kat sini? Bukan wajib. Maksudnya Allah kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa. Tak. Wajib kat sini maksud dia mesti. Mesti. Ingat mesti. Jadi mesti bagi Allah bersifat dengan wahdaniyah. Tak boleh tidak. Mesti bersifat dengan sifat wahdaniyah. Itu esa, tidak berbilang pada zat. Okay, ni point dia tuan-tuan. Sifat dan af'al. Zat, sifat dan perbuatan. Zat Allah, sifat Allah dan af'al, itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mustahil ke atasnya bersifat dengan ta'addud. Jadi lawan kepada wahdaniyah adalah ta'addud. Ingat lawan wahdaniyah adalah ta'addud. Kenapa kita ni belajar sifat 20, belajar sifat 20 yang wajib, kita kena belajar juga sifat yang mustahil ataupun lawanan kepada sifat 20. Kenapa begitu? Sebabnya ada satu kaedah menyebutkan bahawa ni al-asya' la tattadihu illa bi'abdadiha. Suatu perkara itu tidak akan jelas melainkan disebut lawanannya. Al-asya', kita tulis kat sini, al-asya' la tattadihu illa bi'addadiha. Bi'addadiha. Sebab apa ulama kita suruh kita tahu juga perkara berkaitan dengan sifat mustahil ke atas Allah, sebab kaedah menyebutkan al-asya'u, suatu perkara itu
tidak akan jelas melainkan kalau disebut lawanannya. Sebagaimana manhaj Qur'ani, manhaj Al-Quran, kadang-kadang dalam Al-Quran disebut dalam ayat, contohnya dalam ayat surah Al-Furqan disebutkan wa tawakkal 'alal hayy, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, wa tawakkal 'alal hayy la yamut. Ha, Allah sebut al-hayy dalam masa yang sama, Allah sebut juga lawan kepada hayy iaitu mati, yang tidak mati. Ha. Lepas tu ada lagi waman yakfur faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut dan beriman kepada Allah. Taghut dan beriman kepada Allah. Maksudnya disebutkan sesuatu yang hak, yang betul. Kemudian disebut juga lawanan dia. Dan juga dalam surah Al-Ikhlas kan. Kita, kita kita selalu baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi manhaj menyebutkan lawan ataupun lawan kepada yang hak ataupun lawan kepada yang wajib iaitu mustahil adalah manhaj Qur'ani. Manhaj yang disebutkan dalam Quran juga. Jadi ulama kita ambil pendekatan macam tu dalam dalam menyusun sifat 50 ini, dalam menyusun ilmu berkaitan dengan sifat 20 ini. Begitu. Al-asya'u la tatadihu illa bi'addadiha. Nanti saya buat sikitlah catatan untuk diri ketiga nanti insya-Allah. Ini nak bagi tahu begitu. Okey, ta'addud berbilang-bilang pada zat, sifat dan af'al. Berbilang-bilang, banyak, banyak nombor pada zat, pada sifat dan perbuatan. Allah bukan begitu. Okey, wahdaniyah, esa, iaitu tidak berbilang pada zat, sifat dan af'al. Perbuatan ini menafikan beberapa perkara, iaitu ini dia punya perincian lah, tuan-puan. Kalau sekadar dulu di sekolah kita hanya belajar sekadar itu kan, sekadar itu kita tahu Allah bersifat dengan esa, wahdaniyah, eh? Esa dengan maksud tunggal, dengan maksud tidak berbilang-bilang. Tapi tak tahu dia punya perincian tu macam mana. Jadi di sini, di kelas ini insya-Allah lebih terperinci. Bila kita sebut esa, esa tu pada tiga sudut. Esa pada zat, esa pada sifat dan juga esa pada perbuatan. Esa pada zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat dan bawah ni ada perbuatan. Jadi dalam kita mengesakan pada zat, ternafilah. Nanti akan disebutkan bila esa pada zat menafikan kam muttasil dan juga kam munfasil. Apa maksud pula kam munfasil, kam muttasil ni? Ini salah satu cabaran jugalah untuk guru-guru agama ni bila bila mana belajar ataupun mengajarkan sifat 20 ataupun sifat 50 ni, cabaran dia adalah banyak istilah. Banyak istilah dalam bahasa Arab yang perlu dijelaskan. Yang mana ni pun tak dapat tidak, memang kena tahu supaya kita jelas. Kan kam muttasil. Kam muttasil menafikan kam muttasil. Apa maksud kam muttasil? Berbilang-bilang. Berbilang-bilang yang bersambung. Berbilang-bilang yang bersambung. Macam mana pula tu nanti kita jelaskan. Ini berbilang-bilang tapi yang berpisah. Kam munfasil. Yang berpisah. Munfasil berpisah. Jadi, apa maksud bila kita sebut esa pada zat, Allah tunggal pada zat, dengan maksud kita menafikan bahawa Allah berbilang-bilang dari sudut zat Allah tidak tersusun daripada dua zat atau benda atau jauhar atau lebih seperti tersusun daripada darah, daging, tulang, urat dan lain-lain. Jadi kita dah belajar sebelum ni dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadis kan, kita dah buat itu dia punya peta minda. Al hawadis tu ataupun alam tu terbahagi kepada dua. Ada yang nama dia jirim, ada nama dia arad. Kita dah buat kan di pembahagian tu dan saya tak sebut dekat sini secara terperinci. Tapi nak katanya manusia, kalau nak katanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dari sudut zatnya tidak berbilang-bilang macam makhluk. Kalau makhluk, kalau manusia, kalau haiwan dan sebagainya, kalau kita lah, kita ambil manusia lah. Paling luar sekali kita punya badan apa dia? Paling luar adalah kulit, kan? Kemudian lepas kulit ada tisu. Lepas tisu ada daging. Lepas daging ada tulang. Lepas tu ada daging balik. Kemudian ada sel, ada darah dan sebagainya. Bermaksud kita punya juzuk badan ni terperinci. Berjuzuk-juzuk, berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Di Allah Subhanahu Wa Taala ternafi pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kam muttasil. Allah Taala tak boleh
Allah Ta'ala esa pada zat dengan maksud Allah Ta'ala tidak ada kaitan dengan kam muttasil. Begitu cara faham. Tidak ada kaitan dengan kam muttasil. Kemudian kam munfasil, kita faham yang pertama. Yang kedua, berbilang-bilang Allah Subhanahu Wa Taala itu tak boleh berbilang-bilang Allah dari sudut kam munfasil, dengan maksud tak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Kalau berbilang-bilang bersambung tu dengan maksud juzuk tu lah, berjuzuk-juzuk bersambung. Kalau kam munfasil, ternafi Allah Taala itu berbilang-bilang dari sudut kam munfasil, apa maksud dia? Tidak ada zat yang lain yang sama macam Allah. Kalau contoh ada orang dakwa, ha? Contoh ada orang dakwa Gautama Buddha tu sama macam Allah, contoh. Tak boleh. Ha, tak boleh dari sudut zat sama. Tak boleh kita katakan begitu, tak. Dan bahkan kita boleh menafikan dakwaan mereka. Ada orang kata patung-patung yang ada dekat Kelantan kan, patung apa Buddha yang baring tu kan. Patung Buddha kan ada patung terbesar kan, kat Asia Tenggara ke apa, yang baring, yang jenis baringnya. Ha, itu disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Sebab apa? Allah esa pada zat. Ha, begitu. Kemudian selesai. Masuk pula esa pada sifat. Esa pada sifat. Itu menafikan kam muttasil. Esa pada sifat pun sama. Menafikan kam muttasil dan menafikan kam munfasil. Berbilang-bilang yang bersambung. Berbilang-bilang yang terpisah. Iaitu, apa maksud esa pada sifat menafikan? Iaitu Allah Ta'ala tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama seperti mempunyai dua atau tiga sifat kudrah. Allah Ta'ala tak ada dua kudrah, tak ada tiga kudrah. Kudrah kalau dari sudut bahasa lah kita terjemah, kekuatan lah kan. Kuasa, kuat. Jadi kalau kita contohnya kan nak angkat almari kan. Nak angkat almari, kalau makhluk lah manusia nak angkat almari, dia perlukan paling tidak pun empat lah kudrah. Empat kekuatan. Berbilang-bilang pada kekuatan. Perlukan banyak kekuatan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam pada mencipta alam ini, tujuh petala langit, tujuh petala bumi ini, dan seluruh isi yang ada dalamnya, Allah Taala tak perlu dua kudrah, tiga kudrah, empat kudrah, tak perlu. Allah Taala esa pada kudrah dalam mencipta seluruh alam ni dan mentadbirnya. Begitu cara faham. Boleh? Mudah dah ni, insya-Allah. Yang seterusnya, kam mufasil, itu esa pada sifat dengan maksud menafikan kam muttasil, iaitu tidak ada zat lain selain Allah yang serupa dengan sifat Allah. Maksudnya tak ada sifat yang lain pada Tuhan yang lain, contohnya yang sama macam Allah, tak ada. Atau ada orang dakwa ada Tuhan sekian, ada kudrah juga, kudrah sama dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita kata begitu. Itu maksudnya kam kan munfasil. Yang seterusnya, esa pada af'al. Esa pada af'al, perbuatan, dengan maksud menafikan kam munfasil. Esa pada perbuatan yang maksud menafikan kam munfasil sahaja. Dia tak ada melibatkan kam muttasil. Kam munfasil sahaja, iaitu apa saja yang berlaku kepada makhluk, hakikatnya ialah semuanya perbuatan Allah, bukan perbuatan yang lain. Dengan maksud tak ada satu pun perbuatan yang lain yang menyerupai perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalaulah ada orang cuba buat dakwaan yang dulunya kan, kalau kita baca sirah ataupun kisah tentang Nabi Isa alaihissalam yang boleh menghidupkan orang yang mati kan. Itu antara antara kata mukjizat lah, menghidupkan orang yang mati sebagai contoh. Akan tetapi mukjizat Nabi Isa alaihissalam tu bukan datang daripada perbuatan dia semata-mata, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan perbuatan itu berlaku, dengan masa Allah izinkan perbuatan itu berlaku melalui eh, hamba dia, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan perbuatan Nabi Ismail, akan tetapi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita dakwa perbuatan itu sama macam perbuatan Tuhan. Tak boleh. Jadi segala apa yang berlaku atas muka bumi ini, segala perbuatan menghidupkan, mematikan, membina, menghancurkan dan sebagainya, itu semua datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Memberi rezeki, menurunkan hujan dan sebagainya. Jadi tak ada satu pun. Tak boleh kita dakwa dengan sebab kita apa, contohnya sembah sekian-sekian, contohnya Tuhan menurunkan hujan. Tuhan seperti dakwaan mereka lah, dakwaan golongan yang eminism yang mempercayai semangat ataupun roh ni. Mereka kata ada wujudnya dakwaan, ada Tuhan yang menurunkan hujan sebagainya. Tak boleh disamakan Tuhan seperti dakwaan mereka. Perbuatan Tuhan tu tak boleh disamakan perbuatan
dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, saya rasa jelas dan mudahlah kita punya analogi dan sebagainya. Kemudian Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala yang kamu buat, perbuatan kamu. Okey, habis. Jika Allah tidak esa, maka Allah ada banyak Tuhan. Ni let's say kan, seandainya kalau Allah tak esa, maka akan ada banyak Tuhan. Jika banyak Tuhan, maka ia menunjukkan setiap Tuhan itu lemah. Yalah, kalau banyak Tuhan, banyak kudrah, sebagai contoh, nak menunjukkan yang empunya kudrah tu lemah. Kan? Contoh macam kita nak angkat almari tadi. Kita lemah lah sebab apa? Sebab kalau kita kuat, kita seorang diri dah boleh angkat almari tersebut. Tapi kita perlukan 4 orang kekuatan manusia sebagai contoh. Nak angkat, kan? Bila mana nak angkat, Quran menunjukkan tu lemah. Jadi sama juga macam alam ni kalau banyaklah Tuhan yang diperlukan untuk cipta alam ni, ada Tuhan yang mencipta gunung, ada Tuhan cipta langit, ada Tuhan cipta bumi contohnya, menunjukkan Tuhan tu lemah. Dan makhluk serta alam seperti ini akan berlaku kebinasaan. Akan berlaku kebinasaan juga. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi bila mana banyak pihak yang eh, banyak pihak yang mencipta, mentadbir, atau mencipta sesuatu tu. Ada banyak pihak yang buat. Dia mungkin akan berlaku clash, perbalahan, pergaduhan dan sebagainya. Yang akhirnya akan terjadinya kebinasaan, kehancuran. Sebagaimana makhluk kita manusia dah pun ditunjukkan kepada kita atas muka bumi ini, kehancuran yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sebab banyaknya kita. Bila banyak kan, seorang ada fikiran dia macam ni, seorang ada fikiran macam ni. Kalau atas dunia ni ada 4 bilion manusia contoh, 4 bilion masing-masing fikiran, ada fikiran dia masing-masing, ada buah fikir dia masing-masing. Bila tak setuju dengan orang ni, terjadilah macam apa yang berlaku, peperangan dan sebagainya. Begitulah hal dia. Okey, habis. Masuk sifat kudrah. Kudrah. Okay. Jadi bila mana kita dah masuk sifat kudrah ni, sebenarnya kita dah selesai. Sebenarnya yang lima, dah selesai lima sifat yang sebenarnya mewakili sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Saya sebut sikit dekat sini. Pembahagian sifat Allah ni sebenarnya kalau diperincikan lagi, bahagian sifat Allah, kalau diperinci lagi, dia ada 4 pembahagian. Sifat nafsiyah. Ini nama dia sifat nafsiyah. Sifat yang merujuk kepada zat, iaitu wujud sahaja. Sifat wujud sahaja. Maksudnya wujud ni disebah kepada zat. Okey. Yang kedua, ada nama dia sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni yang 5 kat atas tadi. Apa dia? Mula dengan kidam, baqa', kan? Mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, kemudian wahdaniyah. Saya ringkaskanlah. Kemudian sifat salbiyah tu apa pula, tuan-puan? Sifat salbiyah ni, sifat ni uh, sifat, bila adanya sifat salbiyah, ternafilah segala sifat yang tak layak bagi Allah. Bila adanya sifat salbiyah, ternafilah segala sifat yang tak layak bagi Allah. Dengan maksud, bila adanya contoh sifat kidam, ternafilah sifat hudus. Bila adanya sifat baqa', ternafilah fana. Bila Allah bersifat dengan kidam, jadi Allah tak boleh baharu. Bila Allah baqa', kekal, Allah tak boleh binasa. Jadi bila adanya sifat ni, automatik ternafi. Itu maksud sifat salbiyah. Dengan maksud menolak. Salbiyah ni asal perkataan dia salbun. Salbun iaitu menolak. Menolak dengan maksud, salbun dengan maksud insilab. Kalau belajar bahasa Arab, kita tahulah perkataan salbun tu masdar, isi masdar. Kemudian insilab tu adalah wazan dia infial. Infial. Dengan maksud bina dia, Muhammad bina dia mutawa'ah. Dengan maksud kalau kita terjemah tertolaklah. Bila adanya sifat kidam, tertolaklah sifat hudus. Bila ada sifat baqa', tertolaklah fana dan seterusnya. Itu sifat salbiah. Jadi sekarang ni kita dah mula masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa pula Ustaz? Sifat ma'ani. Yang terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani ni ada 7. Sifat ma'nawiyah pun ada 7. Sifat ma'nawi ni lah yang kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Ustaz, apa maksud sifat ma'ani? Okey. Sifat ma'ani adalah sifat yang memberi erti.
pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan maksud yang pertama sifat yang memberi erti. Yang kedua sifat yang benar-benar ada pada zat Allah. Itu makni. Sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Taala. Itu mudah faham begitu. Mudah faham begitu. Benar-benar ada pada zat Allah. Sebab tu sampai ulama buat kaedah apa dia? Kita tengok kat sini. Lau ushifa anna al-hijabu la ra'ainaha. Kalaulah disingkap hijab daripada kita, esok di hari akhirat kan kita dah bincang pada minggu yang lepas bahawa kita beriman, meyakini, percaya, iktikad dalam hati bahawa Allah Ta'ala itu boleh dilihat di syurga esok. Maksudnya kita orang beriman, kita percaya bahawa kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita lihat apa esok? Yang kita lihat adalah zat Allah. Yang keduanya adalah sifat ma'aninya. Sifat ma'ani itu apa? Kudrah ni. Kudrah, ilmun, haya, sama, basar. Kita boleh lihat. InsyaAllah esok di hari akhirat, zat Allah dan sifat ma'aninya. Lau kushifa annal hijabu la ra'ainah. Kalau lah singkat hijab kita esok di hari akhirat, nescaya la ra'ainah. Kita benar-benar boleh lihat akan sifat tersebut. Akan zat dan sifat tersebut. Boleh faham? Itu maksud sifat ma'ani. Kalau sifat maknawiyah pula, sifat yang lazim kepada sifat ma'ani. Nanti kita teranglah sampai part maknawiyah nanti saya terangkan. Okey, kita masuk sifat kudrah. Setakat ini boleh kalau ada soalan tak faham boleh tulis ataupun boleh tanyalah mikrofon. InsyaAllah. Okey, kita masuk kudrah. Apa masuk kudrah? Berkuasa, berkuasa. Okey. Kita ni dulu. Kudrah ataupun perkuasa. Kenapa sebut perkuasa? Nanti kita bila belajar sifat 20 ni dia macam-macam torik lah. Macam-macam jalan nak belajar sifat 20 ni. Ada macam-macam cara. Kan? Ah, kitab ini, buku Asas Fardhu Ain ni, pengarang buku ni ambil metod ataupun jalan ataupun cara Pak Dail Mekah. Siapa pula Pak Dail Mekah ni? Seorang ulama, Syekh Wan Ismail, seorang ulama Mekah yang dulunya pernah jadi rujukan semua ulama yang belajar ataupun penuntut ilmu yang belajar di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Maksudnya pada zaman tu orang Melayu Nusantara kalau datang Mekah mesti belajar dengan Pak Dail ni. Mesti belajar dengan Syekh Wan Ismail ni, Al-Fatani ni. Nama panggilan dia Pak Dail. Pak Da. Pak Da tu saya baca biografi dia. Pak Da tu mungkin Pak Da tu sebab dia anak ketiga. Kan kalau kita anak ketiga kan Pak Da kan. Istilah kita Pak Da kan. Pak Da. Mereka Pak Da. Yang pertama Pak Long, yang kedua Pak Ngah kan, ketiga Pak Da, Pak De. Ha. L tu nama 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 beliau lah, Ismail L, Pak Da L. Jadi Pak Da L ni ada satu metod bila mana baca sifat ma'ani, bila terjemahkan sifat ma'ani, dia akan terjemahkan jadi per. Patutnya kalau kita berkuasa kan, Pak Da L terjemahkan sebagai perkuasa. Nak tunjukkan sifat tu benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar ada pada zat Allah Taala. Jadi alang-alang saya sebut macam ni, alang-alang saya sebut macam ni, saya akan terangkan juga apa maksud yang benar-benar ada pada zat Allah Taala tu. Kan? Dia timbul satu betapa iskal lah, satu kebingungan, bingung, tak faham. Ada ke sifat yang tak ada pada zat Allah? Macam tu. Ustaz sebut tadi sifat ma'ani, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Persoalan dia, adakah ada sifat yang tak ada pada zat Allah? Ha, kita belajar sifat tu, tapi sifat tu tak ada pada zat Allah. Dia begini. Okey. Dia begini. Dalam kita detailkan lagi perkara ni, kita akan jumpa istilah wujudi dan juga amrun iktibari. Ini saya simple-simplekan dulu. Apa maksud wujudi? Bila sebut wujudi ni, sifat yang benar-benar ada pada zat Allah. Benar-benar ada. Maksudnya boleh dilihat esok di hari akhirat. Bagaimana wallahu alam. Tapi boleh dilihat. Wujudi. Apa je? Zat dan sifat ma'ani. Okay. Ni kita faham lah. Kita jelaskan ni. Kan? Sifat wujudi. Jadi yang betul-betul ada pada zat Allah ni hanya sifat ma'ani sahaja. Sifat ma'ani sahaja. Okey, selesai.
Kemudian amrun itibari pula apa Ustaz? Apa maksud amrun itibari ni? Okey. Tengok. Amrun itibari ni maksudnya uh, perkara yang difahami oleh akal, tidak ada pada luaran. Ha. Ni nak memahamkan kepada kita semua dalam dalam pembahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala pun dia ada dua. Dia ada yang jenis yang wujudi, sifat Allah yang wujudi, dan sifat Allah yang amrun i'tibari. Yang kita faham dengan akal kita je. Dekat kharij, dekat luar tak ada. Tak ada perkara, tapi kita faham sebagai ada. Ha, kita faham sebagai ada. Kalau sifat sifat ma'ani, sifat tu wujudi, benar-benar ada pada zat Allah dan kita faham sebagai ada. Kalau amrun i'tibari, sifat yang difahami. Sifatlah kita boleh terjemah. Sifat yang dipahami oleh akal sahaja, tidak ada pada luaran. Sebagai contoh, sebagai contoh kidam. Kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat tu, kidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 kan? 5 sifat tu uh, tidak ada pada luaran. Hanya kita faham dengan akal fikiran kita sebagai ada sahaja. Boleh faham tak macam tu? Maksudnya kita faham sifat tu ada pada Allah. Takkan tak ada, takkan Allah tidak kidam, tidak baru. Sedangkan dalam Quran dah sebut dah, kan? Tentang Allah tu qadimun, kan? Allah dalam Quran dia sebut Allah, contoh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram, Allah kekal dan kekallah zat Tuhannya yang maha mulia. Yang memiliki kemuliaan. Dalam Quran dah disebutkan dalil-dalil lagi dan kita pun dah baca dah. Maksudnya memang memang sifat tu memang ada memang ada disebut dalam Quran. Tapi ada tu dengan maksud kita faham dengan akal fikiran kita. Kita faham sebagai ada. Tapi di kharij, di luaran tak ada. Saya dekatkan kefahaman sedikit untuk kita punya, untuk asah fikiran kita sikit kan. Saya dekatkan kefahaman dengan maksud begini. Saya kata Ali uh, Ali baik dan soleh. Ali baik dan soleh. Okey. Ini nak dekatkan kefahaman ni. Dan saya akan tanyalah tuan-puan. Okey. Cuba kita tengok perkataan ni. Ali baik dan soleh. Ali seorang yang baik dan soleh lah. Kita boleh kata. Ali baik dan soleh. Jadi Ali ni, dari sudut wujudi dengan amrun i'tibari, saya tanya tuan-puan. Tuan-puan. Ali ni wujudi ke amrun i'tibari? Ali ni wujudi ke amrun i'tibari? Jawapannya adalah Ali ni wujudi. Sebab apa Ali wujudi? Sebab kita boleh nampak Ali, kita boleh pegang dia dan sebagainya. Boleh sentuh dengan panca indera kita sebagai contoh kan. Sebab tu dia wujudi, benar-benar ada. Benar-benar ada. Ha. Tapi bila kita sebut baik dan soleh, saya tanya tuan-puan, cuba tunjukkan mana sifat baik dan soleh Ali ni. Cuba tunjukkan kat saya, mana sifat baik. Itu ketika ada kawan nama Ali kan. Cuba tunjukkan mana sifat baik dan soleh. Contoh dia pun buatlah tolong mak dia ke, kan, dia buat baik, dia banyak tolong orang. Kalau kita tunjuk dia, tunjuk itu badan dia contohnya kan. Itu muka dia, itu tangan dia. Tapi sifat baik tu nampak tak? Itu persoalan. Sifat baik itu nampak tak di luaran? Dia tak nampak. Hanya kita faham sifat tu dalam fikiran kita, sifat baik itu memang ada pada Ali. Boleh faham tak saya punya perkataan? Sifat baik itu kita faham dalam fikiran kita sebagai sifat baik itu ada. Tapi di kharij, di luaran, kalau kita cuba tanggalkan sifat baik itu, ada tak kat mana-mana? Tak ada. Kan? Contohlah sifat baik itu boleh dikeluarkan. Contohnya, boleh kita imajinasi sikit lah. Sifat baik itu kita keluarkan. Soleh itu keluarkan. Kalau boleh begitu, senanglah. Tapi cerita dia tak boleh kita keluarkan sifat baik, sifat soleh tak boleh. Tapi kita faham sifat baik dan soleh itu ada pada Ali. Boleh faham tak? Gitu. Jadi adanya istilah wujudi dan amrun i'tibari ni
ulama buat dalam nak membezakan sifat ma'ani dengan sifat salbiah, dengan sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah juga. Jadi maksudnya yang betul-betul ada pada zat Allah adalah sifat ma'ani sahaja, bukannya yang betul-betul ada pada zat Allah hanya sifat ma'ani sahaja. Ada pun sifat yang lain Ustaz, tak ada ke? Sabar dulu. Sabar dulu. Sifat nafsiyah, wujud, hidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wahdaniyah. Sampai situ contohnya. Kita faham Dah sebagai kan? ada dalam akal fikiran kita. Dengan maksud amrun i'tibari. Dekat Khawarij ada ke tak? Dekat luar ada ke tak? Luaran? Dekat luaran kita tak nampak. Sama juga sifat wujud. Kan? Sifat wujud. Wujud tu nisbah kepada zat. Saya cuba bagi contoh lagi, nak bagi dekatkan kefahaman kan. Kan buku ni kan, saya ambil buku ni contoh ni. Buku ni kalau nisbah kepada apa makhluk, buku ni jirim lah, jisim kan, boleh dibelah bahagi, boleh dipotong-potong, diceraikan dan sebagainya kan. Apa sifat kepada buku ni? Sifat kepada buku ni contohnya sifat ni apa, licin kan, licin. Apa lagi? Sifat ni contohnya dia saiz dia 4 segi apa? Sama tepat ni. 4 sama tepat kan, macam tu lah lebih kurangnya kan. Okay, buku ni ada sifat dia. Buku ni jirim. Ada sifat dia, apa sifat dia? Licin. Apa sifat dia? Tebal kan. Apa sifat dia? Wujud. Buku ni ada. Buku ni ada. Saya ingat bagi contoh ada tadi kan. Buku ni ada. Kan? Soalan saya, boleh tak tuan-puan, bila kita katakan buku ni sifat dia ada, buku ni memang ada, boleh tak tentang cabut sifat ada tu daripada buku ni? Boleh tak? Cabut. Ataupun sifat saiz buku ni segi 4 tepat contohnya kan. Kita cabut sifat saiz, ataupun kita cabut sifat dia iaitu 4 uh, 4 segi sama tepat ni daripada buku ni. Ataupun licin kita cabut, kita keluarkan. Boleh ke tak? Jawapannya tak boleh. Tapi kita faham tak, kita tahu tak yang 4 segi sama tepat ni ada, ataupun sifat licin tu ada? Ada. Kita faham dengan akal fikiran kita sebagai ada, tapi cuba kita keluarkan. Tak boleh keluar. Sebab apa? Kalau kita tunjuk, mana sifat licin, kita tanya tuan-puan, mana sifat licin? Tuan-puan pun tunjuk. Ini buku. Ini zat buku ni. Ini jirim buku ni. Jadi licin tu, contohnya kita faham sebagai ada sahaja. Dia faham tak? Tebal ni, kita tunjuk tebal. Ni tebal. Ini bukan tebal, ni buku. Buku kertas. Kertas tu kita faham sebagai ada sahaja. Okey, boleh? Kalau boleh, kalau faham, kalau jelas, cuba komen sikit. Jelas. Supaya saya tak sorang-sorang lah. Ada juga yang faham. Okey. Saya bagi satu contoh lagi. Last. Saya bagi satu contoh lagi. Nak mendekatkan kefahaman. Saya kata contohnya bilik ini luas. Bilik ini luas, saya kata kan. Cuba tengok tu. Bilik ini luas. Saya tanya, tuan-puan. Bilik ni wujudi ke amrun i'tibari? Bilik wujudi ke amrun i'tibari? Bilik tidur kita, jawapan dia wujudi. Kan? Sebab apa? Kita boleh pegang. Kan? Kita boleh rasa. Kita boleh bertempat kat dalam dia. Kan? Boleh pegang apa semua-semua. Okey. Satu. Tuan-puan, cuba tunjuk dekat saya mana luas. Tunjuk dekat saya mana luas. Kita pun buatlah. Luas je macam ni. Kalau kita buat macam ni, apa yang kita nampak? Yang kita nampak hanya jari kita, kita punya tangan mendepakan. Kan? Kiri dan kanan kita cuba depakan nak tunjukkan luas. Itu bukan luas. Itu tangan kita contohnya kan. Mana besar contohnya? Bilik ini besar. Mana besar? Kita bertunjuk. Itu sampai situ. Kalau kita tunjuk tu, itu dinding. Betul tak? Jadi mana luas? Kita faham luas tu sebagai ada dalam fikiran kita. Di Khawarij ada ke tak? Tak ada. Dekat luaran ada ke tak? Tak ada. Kita faham sebagai ada sahaja dalam akal fikiran kita, tapi di luaran, dekat luar, tak ada. Itulah amrun i'tibari. Boleh faham? Saya ada 3 contoh saya bagi. Mudah-mudahan
ada pencerahan lah sedikit. Okey, insya-Allah. Jadi kenapa sebut benda ni sekali lagi? Wujudi dan amrul itibari, nak faham tentang sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah ni sifat dia wujudi. Benar-benar ada pada zat Allah. Benar-benar benar-benar ada pada zat Allah. Dengan maksud apa? Lau kusyifa annal hijabu tadi tu. Lau kusyifa annal hijabu, kalaulah disingkap hijab kita, hijab daripada kita, nescaya kita boleh melihatnya. Melihat apa? Zat dan sifat ma'aninya. Adapun amrul itibari itu sebagaimana yang telah saya sebut tadi. Akal kita faham dalam akal benda tu ada, tapi di luaran tidak ada. Boleh faham? Okey. Itu itu dijelaskan untuk menjelaskan sifat ma'ani sebenarnya. Okey. Baik. Kita baca lagi. Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa. Jadi kenapa disebut berkuasa? Sebenarnya nak tunjukkan sifat ni adalah wujudi sebenarnya. Wujudi, benar-benar ada. Kalau sebut berkuasa, berkuasa contoh kita katalah kan, polis itu berkuasa. Polis itu ada sifat berkuasa contoh kan. Ah, Polis itu sifatnya berkuasa contoh. Sifatnya berkuasa. Kalau kita kata macam tu, polis itu sifatnya berkuasa. Ini menurut ialah Pak Dail ni. Menurut ulama Pak Dail Mekah ni. Dia kata kalau kita kata polis itu ada sifat berkuasa tu kita hanya faham melalui akal fikiran je. Dia khawarij tak ada. Itulah, itu dia punya pergi dia kat situ. Perbahasan dia kat situ. Kalau kita kata polis itu sifatnya berkuasa, berkuasa tu kita faham dengan akal fikiran kita sebagai ada. Dekat luaran, dekat kharij tak ada. Jadi, bila mana kita cuba mengimplementasikan kepada sifat Allah Ta'ala, kalau kita sebut sifat kudrah Allah iaitu sifat Allah berkuasa sebagai contoh, ini menurut Padail lah, yang saya kata. Menurut Padail. Uh, Kalau kita sebut sifat Allah berkuasa, seolah-olah berkuasa tu bukan sifat ma'ani. Dia jadi amrun iktibari. Sebab tu menurut Padail ni perlu diterjemahkan sebagai berkuasa. Jadi alat hal, walaupun begitu, ada juga ulama lain yang tak ikut cara metod Padail ni. Ada juga kan. Tapi dia masih lagi berpegang bahawa, contoh dia terjemah kudrah, kan, sebab bahasa Melayu kita ni terhad. Bahasa Melayu kita ni kurang kosakata. Bila kurang kosakata, sebab itulah Padail ni ambil pendekatan begini. Dia nak buat satu istilah supaya nampak yang kudrah itu sifat ma'ani. Jadi ala kulli hal, boleh tak kita terjemah sebagai Allah itu ada sifat berkuasa? Boleh. 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 Sebab apa? Sebab kalau ikut belajar Asy'ariyah dan Maturidiyah pun, kalau belajar kitab-kitab Arab kan, dia tak ada pun istilah ni. Memang istilah ni barulah. Istilah perkuasa, perkehendak, ni semua baru yang dibuat oleh Pak Da'i. Tapi kalau kita baca kitab Asy'ariyah Maturidiyah, tak ada pun gunakan istilah macam ni. Tapi kita fahamlah bahawa bila sebut kudrah, sifat itu sifat ma'ani, benar-benar ada pada zat Allah. Selesai. Bila sebut sifat Allah berkuasa sebagai contoh, kita faham bahawa sifat ini benar-benar ada pada zat Allah. Cuma dari sudut lafaz je, penggunaan perkataan tu je. Yang mungkinlah kita first time dengar hari ni kan. Kita first time dengar. Sebab apa ulama buat macam ni? Sebab nak kata apa, macam saya sebut tadi lah, untuk membezakan sifat ma'ani dengan sifat yang lain. Selesai. Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa, dan mustahil ke atasnya bersifat dengan ajzun, iaitu lemah. Wajib bagi Allah bersifat dengan kudrah. Mesti bagi Allah bersifat dengan kudrah. Dan mustahil ke atasnya bersifat dengan ajzun, iaitu lemah. Okay. Sifat kudrah, berkuasa, ialah suatu sifat yang wujudi. Saya kena sebut juga, sebaik dah sebut awal kan. Dia ada sebut juga wujudi ni. Wujudi. Dah faham kan wujudi tu apa? Yang benar-benar ada pada zat Allah. Ada dirinya. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Yang dengannya Allah mengadakan mungkin yang dinamakan ijad, ataupun meniadakannya yang dinamakan aidam. Jadi bila mana Allah ada sifat kudrah, Allah boleh ijad dan aidam. Allah boleh mengadakan dan Allah boleh mentiadakan. Itulah. Itu boleh kata itu adalah kerja sifat. Kerja sifat kudrah. Apa kerja dia? Apa fungsi dia kudrah ni? Berkuasa dengan maksud mengadakan dan mentiadakan. Dengan sifat kudrah lah
Dengan sifat kudrah, berkuasa, Allah berkuasa melakukan apa sahaja kepada makhluk, seperti menjadikan, mematikan, menjaga, mengurniakan, memusnahkan dan lain-lain. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Ini dalil Quran lah. Disebut dalam Quran. Yang kita baca daripada tadi, daripada hari itu, pada minggu lepas, wujud sampailah kudrah, semuanya ada dalil Quran dia. Jangan risau. Yang kita kata sifat 20 ni tak ada sumber. Tak berdalilkan Quran dan hadis. Tak. Ada dia punya. Kalau didalilkan, ada sumber dia. Ada dalil Quran dia dan sebagainya. Ha. Jika Allah tidak bersifat dengan kudrah. Ha, ini let's say. Ha, kan kita cakap tadi kan. Al-asya' la tattadih al-asya' la tattadihu ataupun la tattadiha illa bi'addadiha. Sesuatu perkara itu tidak akan jelas, la tattadihu. Sesuatu perkara itu tidak akan jelas melainkan kalau kita sebut lawanan. Kita sebut lawan dia baru kita nampak penjelasan tersebut. Jika Allah tidak bersifat dengan kudrah, jika Allah tak bersifat dengan kudrah, contoh let's say, maka dia bersifat dengan lemah. Tuhan lemah. Ia adalah suatu kekurangan. Dan kekurangan adalah mustahil ke atas Allah. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Lihat uraian 4 serangkai sifat mana. Nanti saya jelaskan yang ni. Jadi, kalaulah Allah lemah contohnya, lemah itu sifat makhluk. Bila lemah, alam ni nescaya tidak akan diciptakan dengan begitu indah, dengan begitu sistematik, dengan begitu teratur. Sebab apa yang cipta tu sama je sifat dia macam makhluk. Kan? Ada kekurangan. Mesti ada lumpung sana sini kan. Kerja kita pun kadang-kadang ada lumpung sana sini kan. Yang kita buat. Kan? Tak kisahlah kita buat apa-apa yang kita buat pun. Sudah pasti kat sana kekurangan dia. Contoh kalau Tuhan, banyak-banyak Tuhan yang cipta, ataupun satu Tuhan contohnya, Esa Tuhan yang cipta, tapi Tuhan tu sifat dia lemah. Kan? Lemah ni kekurangan makhluk. Sudah pastilah ada di sana kelumpungan-kelumpungan. Kan? Contohnya langit tak cukup lah. Kan? Gunung tak cukup. Ada je benda tak cukup. Jadi benda tu lemah. Sedangkan zahir depan mata kita ni, telah nyata depan mata kita ni, kalau kita tengok, kalau kita naik flight kan, naik kapal terbang, cuba tengok di tepi tingkap tu, subhanallah kan. Kita boleh rasa kebesaran Allah Ta'ala tu. Saya rasa pun, kalaulah orang kafir, kan, orang kafir, orang bukan Islam pun, dia naik flight, dia tengok tepi tingkap, pasti saya rasa terdetik dalam hati dia, hebat ciptaan alam ni. Hebat lagi yang menciptakan alam. Kuasa yang menciptakan alam. Akal yang sihat, hati yang sejahtera, sudah pasti akan mengiktiraf akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kejadian makhluk dia. Begitu. Wujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Lihat huraian 4 serangkai sifat ma'ani. Cuba kita tengok sikit penjelasan ni. Catatan 4 serangkai sifat ma'ani. Allah menjadikan ijad atau mentiadakan aidam makhluk dengan kesepaduan 4 sifat. Ma'aninya iaitu sifat hayah, ilmu, iradah, kudrah. Jadi Allah menjadikan apa yang terjadi di alam ni dengan kesepaduan 4 sifat. Kesepaduan 4 sifat. Hayah, ilmun, iradah dengan kudrah. Sekiranya salah satu sahaja daripadanya tak ada, maka makhluk mungkinat juga tidak ada. Mungkinat ni saya dah jelaskan kan. Mungkinat ni tiada kepada ada kepada tiada. Tiada kepada ada kepada tiada. Itu mungkinat. Di Allah Ta'ala eh, penentu segala mungkinat. Allah Ta'ala yang tentukan kita. Kita dulu tak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Bila kita dah ada atas muka bumi, atas dunia ni, boleh tak Allah tiadakan? Boleh. Itulah nama dia mukhassis al-mumkinat. Penentu mumkinat. Mukhassisul mumkinat. Penentu segala mungkinat. Boleh jadi ke? Boleh tak? Jadinya Allah Ta'ala ni, contohnya, mentiadakan kita selama-lamanya. Contohnya, kita memang tak ada langsung. Boleh tak? Jawapannya boleh. Boleh tak Allah mengadakan kita selama-lamanya? Boleh tak? Jawapannya boleh. Tapi kalau ikut, kalau kita baca, yang kekal hanyalah, yang kekal dengan kekal aradi, kekal yang mendatang, dengan sebab Allah yang kekalkan, contohnya syurga. Kan? Allah cipta syurga dulu tak ada, sekarang ada.
kemudian Allah kekalkan sampai bila-bila. Itu syurga, neraka contohnya kan. Itu sifat dia kekal aradi, kekal yang mendatang. Okay. Maksudnya nak kata kat sini boleh Allah kekalkan makhluk dia. Contoh macam apa? Hmm, syurga, neraka, arash dan sebagainya. Kursi dan sebagainya. Okay. Jadi untuk menciptakan alam ni, ni nak ceritakan kesepaduan sifat ma'ani ni, empat sifat ma'ani ni. Ha, untuk menciptakan alam ni, Allah menjadikan ijad atau mentiadakan i'dam makhluk mumkinat dengan sifat kudrahnya mengikut kesepakatan muwafaqah sifat iradahnya berdasarkan sifat ilmunya, dan ketiga-tiga sifat ini itu kudrah, iradah dan ilmu disahkan, dibenarkan dengan adanya sifat haya. Contohlah kita ambil kita ambil manusia. Allah Ta'ala ciptakan alam ni, sekali lagi, manusia kan. Allah Ta'ala ciptakan manusia ni dengan sebab ilmunya. Ilmunya. Maksud Allah Ta'ala tahu tentang perkara, kalau Allah cipta manusia, Allah tahu manusia akan buat apa. Allah tahu segala bentuk, segala apa yang berlaku nanti secara terperinci. Kan? Secara terperinci. Allah tahu melalui ilmu dia. Kemudian bila Allah tahu, dengan kehendaknya pula iradah, Allah berkehendak kepada menjadikan manusia sebagai contoh. Kemudian kita pun ada atas muka bumi. Jadi Allah dengan sifat berkuasa, dengan sifat kudrahnya, Allah menjadikan kita. Jadi segala apa, macam saya cakap tadi, segala apa yang terjadi atas muka bumi, tak kisahlah kejadian manusia ke, kejadian tumbuhan ke, kejadian haiwan ke, apa-apa lah yang berlaku, kan, hujan ke, kan, gempa bumi ke dan sebagainya, itu semua berada dalam kesepaduan empat sifat. Jadi ilmu iradah kudrah ni tidak akan berfungsi melainkan adanya sifat haya. Haya ni sifat hidup lah. Bila mana Allah hidup, maka ilmu iradah kudrah pun kita boleh kata berfungsi. Nah, gitu. Itu cara nak faham. Okey, saya rasa uh, okey dah tu. Dia punya kefahaman sampai situ pun dah okey, insya-Allah. Okay. Jadi ada satu faedah kan. Jadi bila mana kita tahu yang jadikan semua ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan kesepaduan empat sifat ni, dia tergamak tak kita contohnya kita menyebut akan kekurangan orang, contoh kan. Orang tu kan ada cacat celanya, contohnya orang tu contoh apa, buta kan, buta pekak contoh, tuli. Terletik tak dalam hati kita contohnya nak kutuk, nak cerca, nak maki, kan, nak ejek dia. Sebab apa? Kita faham, kita dah belajar bahawa apa yang terjadi atas muka bumi ni, kan, semuanya atas kesepaduan empat sifat ni. Siapa yang jadikan benda tu? Kan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesepaduan empat sifat, dengan ilmunya Allah tahu. Allah jadikan benda tu, contoh orang tu buta, cacat, orang tu contohnya buta, pekak, apa lagi? Buta, pekak, bisu contoh. Tiga-tiga semua ada. Dia ni bukan mukallaf lah. Allah tahu kenapa Allah buat benda tu. Sebab apa? Ilmu Allah tahu. Kemudian Allah berkehendak, Allah nak jadikan perkara tersebut berlaku, iaitu manusia itu tadi dijadikan, dan Allah jadikan dengan sifat kudrahnya. Allah tahu. Jadi kita manusia, makhluk, siapa kita? Siapa kita nak meremehkan, nak mempersoalkan kehadiran di atas muka bumi? Siapa? Sedangkan dalam ilmu Allah dah tahu dah. Kenapa Allah jadikan perkara tersebut. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kamu mengira kami jadikan sesuatu itu sia-sia? Afahasibtum annama khalaqnakum. Apakah kamu mengira kami ni menjadikan seluruh yang terjadi atas muka bumi ni abasa, sia-sia? Sudah pastilah di sana ada hikmah yang perlu kita cari. Kenapa? Contoh dijadikan sekian-sekian yang berlaku. Okey. Iradah. Ha, iradah. Perkehendak. Perkehendak. Tadi kalau kita belajar sebelum ni berkehendak kan? Sekarang ni berkehendak. Berkehendak ataupun kita belajar sebelum ni berkehendak. Cuba tengok. Wajib bagi Allah bersifat dengan iradah, iaitu perkehendak. Dan mustahil ke atasnya bersifat dengan karahah, iaitu terpaksa ataupun tergagah dalam menentukan sesuatu terhadap makhluk mungkinat. Sifat iradah ialah satu sifat yang wujudi, pun sama juga.
wujudi, benar-benar ada pada zat Allah. Yang dengannya Allah Ta'ala menentukan, mentakdirkan sesuatu terhadap makhluknya mungkin. Allah berfirman, fa'alul lima yurid, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan, melakukan bagi apa yang dikehendaki. Ha. Jika Allah tidak bersifat dengan iradah, cuba tengok, let's say, jika Allah tidak bersifat dengan iradah, maka dia bersifat dengan terpaksa atau lalai atau terlupa. Kalau Allah tak bersifat dengan iradah, dia Allah terpaksa atau lalai atau terlupa atau keliru. Semua perkara ini adalah suatu kekurangan, dan kekurangan itu adalah mustahil ke atas Allah Ta'ala. Wujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat iradah. Itu lihat huraian 4 serangkaian. Kita dah baca tadi kan. Jadi dalil dia apa? Kesepaduan 4 sifat ma'ani tu. Contohnya kalau Allah bersifat dengan sifat karahah, terpaksa. Bila terpaksa, bila lalai ataupun terlupa, sudah pastilah itu termasuk dalam sifat kekurangan yang merupakan sifat makhluk. Bila sifat kekurangan, sudah pasti kita dekat alam ni kita akan lihat kekurangan, kecacatan sana sini. Sedangkan zahir depan mata kita tengok alam ni terlalu hebat ciptaan dia. Kan? Kita belum baru tengok yang ada atas bumi. Dalam bumi kita belum tengok luar bumi lagi macam mana. Kan? Yang jadi astronaut, angkasawan dan sebagainya. Mereka lihat alam ni lebih luas. Kan? Daripada pandangan sudut atas dan sebagainya. Ha, terlalu hebat, terlalu agung, terlalu besar. Dia punya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tertolaklah Allah bersifat dengan sifat karaha. Dia Allah bersifat dengan sifat iradah. Dengan sebab itu Allah tahu dah, sebab itulah Allah berkehendak menjadikannya, dan Allah berkuasa menjadikannya. Sebagaimana yang telah terjadi pada hari dan saat ini. Seterusnya, baca lagi. Ilmu, pengetahuan. Wajib bagi Allah bersifat dengan ilmu. Itu pengetahuan. Jadi satu lagi petahu sebenarnya. Petahu ataupun pengetahuan. Bolehlah. Ataupun berilmu. Dan mustahil katanya bersifat dengan jahil. Tidak tahu. Jadi sifat ilmu adalah satu sifat yang wujudi, yang ada diri. Mana-mana ada pada zat, yang berdiri pada zat Allah. Yang dengannya Allah mengetahui semua yang wajib, semua yang mustahil, dan semua yang harus. Secara meliputi, terperinci, inkishaf, maksudnya tersingkap perkara tersebut tanpa didahului oleh tidak tahu tentang perkara tersebut sebelumnya. Jadi Allah tahu segala perkara yang wajib baginya. Segala perkara yang wajib apa? Segala perkara yang mesti ada pada zat Allah, Allah tahu. Segala perkara yang mesti ada pada Allah, Allah tahu. Contohnya apa? Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, habis 20 sifat tu. Allah tahu tak asma Allah? Kan nama-nama Allah 99 tak Allah tahu. Allah tahu tak nama-namanya ataupun sifat-sifatnya disebut dalam Quran dan hadis? Allah tahu. Secara terperinci. Segala sifat yang wajib baginya. Kemudian sifat yang mustahil, Allah tahu tak Allah ni? Contohnya, uh, Allah ni tidak buta, tidak pekak, tidak tuli. Allah tahu tak benda tu? Tahu. Allah tahu tak Allah tak boleh ada sifat lemah? Allah tahu. Allah tahu tak uh, tidak ada Tuhan yang lain? Allah tahu. Jadi semua tu perkara mustahil. Adakah perkara mustahil ni Allah tahu? Jawapannya Allah tahu. Mustahil ke atasnya, segala perkara yang mustahil ke atasnya, yang berlaku atas muka bumi, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, kan, yang berlaku atas muka bumi, macam-macam lah orang cuba dakwa dia Tuhan macam dan sebagainya. Adakah Allah tahu benda tu? Allah tahu. Itu semua sifat mustahil ke atasnya, Allah tahu. Dan sifat yang harus bagi Allah, sifat harus siapa? Sifat harus tu apa? Sifat harus tu dengan maksud, semua yang harus tu apa? Semua yang harus tu dengan maksud al-jaizat. Maksudnya makhluk, mungkinat, alam, kita lah. Awak tahu, serba-serbi awak tahu. Kan? Awak tahu kelipan mata kita berapa. Kan? Apa? Denyut nadi kita, hembus nafas kita dan sebagainya. Secara terperinci, lintasan hati dan sebagainya awak tahu. Apatah lagi segala perbuatan yang kita buat, kan? Mestilah awak tak tahu segala terperinci, tersingkap semuanya. Tak ada yang terselindung. Tanpa didahului oleh tak tahu. Kita manusia makhluk, dulu kita tak tahu, kan, tak tahu ABC, tak tahu alif bata. Kemudian kita belajar, kita tahu Allah bukan begitu. Jadi Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui akan tiap-tiap sesuatu secara terperinci, mengetahui dengan terperinci. Jika Allah tidak mengetahui
maka dia bersifat dengan jahil. Allah jahil. Kalau Allah tak tahu, Allah jahil. Jahil adalah kekurangan dan kekurangan adalah mustahil ke atas Allah. Wujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat ilmu. Lihat huraian 4 serangkai sifat ma'rifat. Ayah, ayah. Kita masuk ayah pula. Ayah berhidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan hayah, iaitu yang dengannya Allah hidup dan mustahil atasnya bersifat dengan sifat maut. Allah hidup. Allah tidak mati. Sifat haya adalah suatu sifat yang wujudi, benar-benar ada pada zat Allah, yang mengesahkan semua sifat ma'ani yang lain, iaitu kudrah, iradah, ilmu, sama' basar, kalam. Jadi kalau tak ada sifat haya, tak adalah sifat kudrah, iradah, ilmu, sama' basar. Kan? Begitu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan berserahlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Hidup yang dan tidak mati. Jika Allah tak bersifat dengan hayah, maka dia bersifat dengan mati. Ia adalah suatu sifat kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil ke atas Allah. Wujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat hayah. Ya, uraian 4 serangkai sifat ma'ani. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, ni pun tak habis lagi ni. Siri 3 tak habis lagi. Perbahasan sifat 20. Jadi sifat 20 ni penting juga tuan-puan tahu. At least once in a lifetime lah. Sekali seumur hidup kita tahu macam mana penjelasan sifat 20 ni. Kan? Kita tahu. Kita belajar. Oh, macam ni. Cara faham dia begitu. Jadi tujuan apa? Tujuan ni kita tahulah. Kita ni benar-benar kenal Tuhan melalui akal fikiran yang Allah bagi. Akal fikiran ni selama ni contoh kita fikir perkara yang remeh-remeh. Kan? Perkara yang berkaitan dengan dunia sahaja semata-mata. Kan? Pakaian kita. Kan? Fikir tentang perniagaan kita contohnya. Yelah, memang tu semua asbab nak dapatkan rezeki dan sebagainya. Tapi ada tak masa kita fikir tentang Allah, tentang sifat-sifat dia, tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masa dia kan. Inilah masanya untuk kita asah fikiran kita. Kalau sebelum ni hanya fikir perkara-perkara yang begitu, sekarang ni kita fikir pula perkara berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu, kita beriman lah, kita yakin, percaya, tekad dalam hati. Itu yang paling penting. Supaya apa tuan-puan? Supaya kita ni tidak terjerumus dalam akidah yang batil, yang sesat, kan? Yang kata Allah tu ada tangan, muka, kaki, wajah. Jadi sifat mukhalafatul hawadis lah fungsi dia untuk menolak, kan? Menolak kalau ada orang cakap Allah ada muka, tangan, kaki, wajah. Sifat mukhalafatul hawadis yang kita belajar tu, tolong tolak, kan? Kita belajar tu, kita tahu oh Allah ada sifat ni, tak bolehlah Allah ada sifat-sifat tersebut, yang kekurangan tersebut, yang menyamakan Allah dengan makhluk tersebut. Itu tujuan dia, kan? Contoh macam kita belajar kesepaduan sifat ma'ani, kan? Kita tahu yang setiap kali setiap kali Allah nak menjadikan satu perkara, itu semua atas kesepaduan 4 sifat ni. Apa dia? Hayah, ilmu, ilmu, iradah, kudrah. Contohlah, kalau ada orang bagi soalan, kan? Uh, kita andaikan kalau orang bagi soalan macam ni. Contoh, uh, boleh tak Allah cipta sesuatu yang Allah sendiri tak boleh angkat? Mungkin disebabkan beratnya benda tu, Allah sendiri tak boleh angkat. Boleh tak? Jadi kalau kita belajar kesepaduan sifat ma'ani, kita boleh jawab secara mudah. Soalan yang dibagi ni, boleh tak Allah cipta sesuatu yang Allah sendiri tak boleh angkat ni? Soalan ini awal-awal lagi kita boleh tolak dah. Sebab apa? Soalan ni dah salah. Soalan ni sendiri dah salah. Soalan salah. Sebab apa? Sebab kita begini. Kita ingat kesepaduan 4 sifat. Hayah, ilmu, kudrah, iradah, kudrah. Okay, kita hayah ni kita faham lah Allah Maha Hidup, kan? Allah sifat dia hayah, hidup, dan mengesahkan 3 sifat yang lain. Jadi dengan ilmu Allah, Allah tahu tak ada perkara yang Allah sendiri tak boleh angkat. Maksud saya, bila mana Allah tahu perkara tersebut tak perlu dilakukan, kan? Perkara tersebut tak perlu dicipta, dan benda tu mustahil ke atas Allah Ta'ala, kan? Untuk cipta sesuatu yang dia sendiri tak boleh angkat, benda tu uh, benda tu mustahil ke atas Allah. Dalam ilmunya Allah kata benda ni mustahil. Cipta sesuatu
yang dia sendiri tak boleh angkat, kan? Sedangkan Allah boleh je cipta semua benda, kan? Tak ada yang terlepas daripada ciptaannya. Jadi persoalan cipta sesuatu yang Allah sendiri tak boleh angkat ni, di sisi Allah Ta'ala perkara tu mustahil. Allah tahu tak benda ni mustahil? Jawapannya tahu. Perkara tu mustahil maksudnya tak mungkin berlaku. Bila tak mungkin berlaku, Allah berkehendak tak buat, dengan iradahnya Allah berkehendak tak buat, Allah tak berkehendak nak buat. Bila tak berkehendak nak buat, Allah akan jadikan ke tak? Allah tak akan jadikan. Ha, jadi soalan ni pun dah salah. Tak kena dia punya, tak kena dia punya, kalau istilah kalau kita belajar ta'alluq, tak kena ta'alluq dia. Nantilah kita belajar ta'alluq next class. InsyaAllah. Tak kena kepada ta'alluq. Sebab apa? Dalam ilmu Allah, Allah dah tahu dah perkara tersebut uh, mustahil ke atasnya. Kudrah Allah, kudrah Allah hanya kaitan dengan perkara mungkinat sahaja. Mungkinat. Mungkinat apa? Makhluk. Tiada kepada ada kepada tiada. Kudrah Allah tak ada kaitan dengan sifat mustahil. Allah tak boleh cipta perkara mustahil ke atas dia. Tak boleh. Sebab apa? Allah dah tahu perkara itu mustahil dan Allah tak cipta benda tu. Ini detail lah benda ni. Sama juga contoh ada dakwaan ustaz daripada Terengganu kan yang dah difatwakan sesat lah oleh Jabatan Terengganu, Jabatan Mufti Terengganu, yang dia kata Allah kalau boleh Allah ni nak duduk atas sayap nyamuk pun Allah boleh. Nampak? Ini hasil daripada tak faham, tak belajar sifat 20. Dan boleh kita katakan ajaran ni bersifat mujassimah musyabbihah, nak samakan dengan makhluk. Apa ustaz tu cakap? Ustaz cakap kalau Allah berkehendak, Allah boleh duduk atas sayap nyamuk, atas sayap lalat. Wal'iyadzubillah, kan? Kalau ikut logik, kalau ikut kita punya kefahaman, bolehlah sebab Allah berkuasa kan, boleh buat benda tu. Sabar dulu. Dalam ilmu Allah, kan? Dalam ilmu Allah, untuk duduk di atas makhluk itu mustahil. Bila mustahil, adakah Allah menjadikan dia? Tak. Adakah Allah berkehendak nak buat? Tak berkehendak. Adakah Allah nak menjadikan dia? Jawapannya tak menjadikan dia. Boleh faham? Jadi itu fungsi dia, belajar kesepaduan empat sifat ma'ani ni. Mungkin nanti akan datang saya akan bagi lagi contoh lah, yang untuk menguatkan kita punya hujah dan fikiran. Tujuannya untuk diri kita je sebenarnya. Yang kita tak ada pun nak ajar orang lain. Paling tidak pun ajar anak-anak dan sebagainya kan. Dan tidak. Ah, untuk kita punya benteng diri saja. Kalau kita kan tercampak dekat satu komuniti masyarakat yang memang semuanya faham macam tu, kan contohnya. Jadi kita ada perisai, kita ada filter yang boleh tapis perkara tersebut. Saya itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sedikit sebanyak kefahaman. Tak sedikit, tak banyak, sedikit pun jadi. InsyaAllah. La yudruku kullu. Sebab tu disebut dalam satu kaedah, ma la yutraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tak dapat dibuat semua, jangan ditinggal semua. Sesuatu yang tak dapat nak buat semua, janganlah tinggal semua. Kalau tak dapat banyak, dapat sikit pun jadilah Alhamdulillah untuk pegangan kita bersama, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk meneruskan sesi pengajian ini insyaAllah esok hari. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sallallahu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakallahu khair. Terima kasih. Sama-sama insya-Allah.